Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, murid-murid, kita jumpa lagi untuk sesi kali ini. Tajuk hari ini ialah Taman Permainanku. Di sini ya. Taman Permainanku. Okey, bahan yang kita akan gunakan ialah buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 46 sini 46, boleh lihat sini 46 dan muka surat 47. Okey. Apa yang ada pada kedua muka surat ini ialah tentang kata adjektif. Baik, sebelum ini kita sudah pun melihat tentang kata adjektif secara umum. Kan ada beberapa jenis. Masih ingat lagi tak? Murid-murid boleh merujuk pada buku dululah, buku tata bahasa kalau tak silap cikgu. Okey, boleh merujuk semula di situ. Lihat semula ada berapa jenis kata adjektif. Kalau tak silap cikgu ada 9 ke? Kan? Kata adjektif warna, kata adjektif sifat, kata adjektif saiz dan kata adjektif panca indera, kan? Okey. Untuk hari ini pada muka surat 46, muka surat 46 tentang kata adjektif warna. Okey. Untuk muka surat 47 tentang kata adjektif sifat. Baik. Tak sukar sebenarnya sebab semuanya sudah diberi sebagai panduan. Contohnya pada muka surat 46 kita ada gambar dan sudah dilabelkan. Warna-warna cat sudah dilabelkan. Dan muka surat 47 juga kita ada gambar situasi, semuanya sedang bergotong royong, bekerjasama, dan sifat-sifat yang ada pada orang dan benda dilabelkan juga. Okey. Kita lihat dulu pada muka surat 46, tajuk Taman Permainanku. Okey, kita akan lengkapkan ayat-ayat ini. Ada 4 ayat untuk dilengkapkan dan ada juga 4 gambar. Baik, kita lihat gambar pertama. Ada beberapa orang. Okey, ada beberapa orang sedang menyediakan cat. Beberapa tin cat dengan beberapa jenis warna. Kita lihat apa warna yang ada. Di sini ada warna hitam, hijau, biru, coklat, ungu dan kuning. Baik. Gambar yang seterusnya. Di sini ada seorang kanak-kanak lelaki menggunakan warna coklat untuk mengecat papan gelongso. Gambar yang ketiga, ada seorang kanak-kanak lelaki membimbit 2 tin cat, iaitu cat yang berwarna biru dan hijau. Gambar yang seterusnya pula ada seorang lelaki sedang mengecat tiang dengan menggunakan warna ungu. Jadi di sini sudah jelas, kan, apakah yang akan kita tulis. Baik, kita pergi pada aktiviti seterusnya. Kita baca dulu. Pada hari Ahad, Azlan dan keluarga masing-masing berkumpul di taman permainan. Tujuan mereka berkumpul adalah untuk mengindahkan taman permainan mereka. Okey, bermaksud Azlan, Jega dan keluarga masing-masing ini mereka jiran. Mereka ni jiran yang tinggal berhampiran. Jadi mereka bergotong royong untuk mengindahkan taman permainan. Baik. Ayat yang pertama. Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Ini dia Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Warna apa? Okey, senaraikan ke semua warna cat yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cat. Jadi apa yang kita perlu buat?
Sebagai panduan, cikgu tunjukkan tincat yang berwarna. Kita sambungkan Azlan dan Jega menyusun tincat yang berwarna. Yang pertama kita pilih mana-mana lah, yang mana dulu. Tak kisah, janji. Asalkan cukup ke semua jenis cat yang ada. Berwarna biru. Okey, suka cikgu untuk ingatkan. Selepas kita, apabila kita menulis beberapa, atau kita menyatakan beberapa benda yang dalam kumpulan yang sama. Apa maksud kumpulan yang sama ni? Ini kumpulan yang sama, benda yang sama, cat. Okey. Kalau alat tulis, pen, pensel, pembaris, pemadam, itu dalam kumpulan yang sama, kumpulan alat tulis. Ini kumpulan warna cat. Jadi bila kita menyatakan beberapa benda dalam perkara yang sama, kita mesti meletak tanda koma. Sehinggalah objek yang terakhir barulah tak ada koma. Objek yang terakhir baru tak ada koma, iaitu kita akhirkan dengan kata hubung dan. Okey. Tengok cikgu cuba tunjukkan biru, koma, coklat. Kita lihat boleh muat ke tak. Apa lagi ada? Ungu, kuning, hitam. Ungu, kuning, hitam. Okey. Biru, coklat, ungu, kuning, hitam. Tengok. Biru dah ada. Coklat dah ada. Ungu dah ada. Kuning dah ada. Hitam dah ada. Apa lagi yang tinggal? Satu sahaja lagi warna cat, iaitu hijau. Jadi hijau yang terakhir. Jadi cakap tadi yang terakhir dah tak sama dah. Kita akhirkan dengan kata hubung. Kata hubung. Dan baik, cikgu cuba tukar warna sikit. Kata hubung dan okey, dan hijau. Okey, sorry dah tak muat pen yang tebal. Okey, harap-harap murid-murid boleh faham. Okey, begitulah seterusnya. Kita cuma nyatakan sahaja sebab semuanya sudah diberi dalam gambar. Baik, cuba kita tengok yang kedua. Bapa Azlan mengecat papan gelongso dengan warna. Gambar yang kedua, Bapa Azlan mengecat papan gelongso dengan warna apa? Dengan warna coklat. Okey. Andai kata tulisan yang besar, tulisan murid-murid besar tak muat, kan, tak muat pada ruangan ini. Okey, tak perlu kita tulis separuh di sini, separuh di sini, cok di sini, lat di bawah. Okey, kita jangan pisahkan perkataan itu, kita terus tulis saja di bawah. Okey, coklat dan papan gelongso dengan warna coklat. Okey. Jaga yang ketiga, Jaga membawa tong cat. Lihat di sini. Tong cat. Baik. Jaga membawa tong cat, gambar yang ketiga. Ini Jaga. Apa warna cat yang dibawa? Berwarna biru. Okey. Jadi kalau ada dua, kalau ini tadi banyak kan? Banyak kita koma. Akhir sekali baru dan. Kalau ada dua, biru satu, hijau satu. Dua saja. Kita gunakan saja dan. Dan
hijau ke arah azlan. Okey, begitu. Yang keempat, Abang Azlan mengecat, ini Abang Azlan mengecat tiang buaian dengan warna. Ini Abang Azlan, ini dia perbuatan dia mengecat. Apa yang dia cat? Tiang buaian dengan warna apa? Lihat warna cat di tangannya warna ungu. Jadi kita hanya tulis warna ungu. Begitu sahaja. Okey. Kita pergi kepada muka surat 47 yang seterusnya. Yang pertama sekali, kita perlu lihat pada arahannya. Bina ayat menggunakan kata adjektif ukuran. Okey. Cikgu dah terkesan satu kesilapan. Kita maaf. Pada awal-awal tadi cikgu kata muka surat 47 kata adjektif sifat kan. Okey, kata adjektif ukuran sebenarnya. Baik. Kita lihat. Yang pertama. Okey, sebelum tu kita lihat dulu tajuk dia ceriakan tempat ini. Ceriakan maksudnya kita indahkan tempat ini. Ceria maksudnya suatu keadaan ataupun sesuatu tempat ataupun suasana yang indah dan gembira, menggembirakan. Baik. Jadi semua yang ada di sini sedang menceriakan tempat ini. Baik, kita lihat kata adjektif ukuran yang ada. Tebal. Apa yang tebal? Rumput lah yang tebal kan. Kurus. Kurus ialah ukuran untuk saiz benda hidup, haiwan ataupun manusia. Jadi kurus yang ini orangnya. Okey. Rendah ialah sifat tangga ini. Tinggi sifat tangga ini. Yang ini tangga rendah, yang ini tangga tinggi. Sempit satu ruang yang kecil, iaitu longkang ini. Satu lagi renek. Apakah maksud renek? Renek ialah pokok yang rendah. Okey, walaupun dia dah cukup umur, dah tua, tapi sifat dia rendah. Dia tak tinggi macam pokok durian, dia tak tinggi macam pokok jambu, dia tak tinggi macam pokok rambutan. Okey, itu nama dia pokok renek. Baik, kita baca sikit untuk kita fahami. Kawasan Dewan Taman Rasa Indah kurang ceria. Penduduk taman itu mengadakan aktiviti muhibah yang melibatkan pelbagai kaum untuk mencantikkan kawasan yang luas itu. Ini penduduk Taman Rasa Indah. Baik, kita kena buat sedikit ayat. Okey, sebagai panduan bagi murid-murid yang sukar untuk buat ayat, jangan fikir ayat susah-susah. Kita lihat siapa orangnya, kita bagi tahu apa aktiviti dia, apa yang dia buat. Okey, kita gunakan kata adjektif yang diberi. Baik, ada di sini 6. Cuba kita kira sesuai atau tidak sesuai dengan ke-6-6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, cukuplah kan. Okey, bermaksud satu kata adjektif, satu ayat. Kita lihat ayat contoh yang dah diberi. Yang pertama, Ayah Fatih membawa pokok yang... Okey, ini Ayah Fatih. Ini Ayah Fatih. Nombor 1, membawa pokok yang renek. Nyatakan sahaja ukuran bagi saiz pokok. Baik, kita cari dahulu. Cuba kita tandakan dahulu. Yang kedua, yang ini rumput tebal.
Yang ketiga, orang yang kurus. Yang keempat, tangga rendah. Yang kelima, tangga tinggi. Yang keenam, longkang sempit. Okey. Kenapa cikgu bulatkan? Supaya senang untuk kita rujuk apabila kita nak buat ayat nanti. Apabila kita nak membina ayat, kita lihat nombor 2 yang mana, kita pun pilih yang ini. Nombor 3 yang mana, kita pilih yang mana-mana. Okey. Okey. Kita teruskan yang kedua. Yang kedua, kita pilih yang ini. Okey, cikgu tandakan ini, kita pilih untuk nombor 2. Tebal. Apa tadi? Rumput. Siapa yang terlibat dengan rumput tebal? Kita bagi satu nama untuk murid ini, untuk budak ini. Okey, boleh murid-murid boleh reka sahaja nama, sebab tidak dinyatakan siapakah nama masing-masing. Jadi di sini cikgu reka nama untuk murid ini, iaitu cikgu nak bagi nama, kalau ini dia bagi tahu ayah Fatih, yang ini cikgu bagi tahu Fatih lah. Okey, cikgu pun letak sini Fatih. Apa yang Fatih buat? Lihat di tangan dia ada apa? Ada sabit, kan? Sabit gunanya untuk memotong rumput. Jadi cikgu pun bagi tahu apa yang Fatih buat. Fatih, oleh sebab dia menggunakan sabit, apa yang dia buat? Dia menyabit rumput tebal. Okey, cikgu tak boleh nak buat ayat panjang. Sebab apa? Sebab pennya tebal. Jadi apabila pennya tebal, perkataannya sangat-sangat terhad untuk nak mencukupi dengan ruang. Jadi cikgu cuba untuk sesuaikan dengan ruang yang ada. Baik, yang ketiga, okey, cikgu pilih yang ini. Okey, kurus. Yang ketiga, kurus. Apa tadi? Pada awal-awal cikgu bagi tahu kurus ialah sifat ukuran saiz bagi orang ataupun haiwan, kan? Okey, budak ni kurus. Siapa nama dia? Kita reka satu nama untuk dia. Cikgu bagi tahu kita boleh reka sahaja nama, kan? Jadi untuk yang ini, untuk panduan sebagai contoh, cikgu bagi dia nama Ali lah, senang. Okey. Jadi yang ketiga, Ali. Apa Ali buat? Dia sedang membersihkan longkang, tapi kata adjektifnya kurus. Maksudnya kita kena beritahu tentang sifat badan Ali. Jadi cikgu pun bagi tahu sahaja dengan cara yang ringkas. Ali berbadan kurus. Begitu sahaja. Okay. Bagi murid yang berkemampuan, boleh buat ayat yang berlainan dan lebih panjang dan lebih menarik. Ali kurus sahaja. Jadi, okey, tukar-tukar. Tak sedap ayat tu. Ali berbadan kurus. Lalu dia menjalankan kerja-kerja mencuci longkang. Okey, itu contoh. Baik, yang keempat, cikgu pilih tangga rendah. Baik, tangga rendah.
siapa yang duduk di atas tangga ini, kita bagi dia satu nama. Cikgu bagi dia nama Tam. Nama-nama senang saja. Tam. Apa dia duduk, di mana dia duduk? Duduk di atas tangga yang rendah. Okey, maafkan cikgu sebab terlalu terhad ruangnya. Baik, yang kelima, tangga tinggi. Jadi yang ini siapa ni? Siapa yang nak bagi nama? Yang kelima, yang tangga tinggi, dia tak duduk. Kalau yang ini dia duduk, yang ini tak duduk, yang ini berdiri. Tapi sifat ukuran tangganya bersaiz tinggi. Kita bagi satu nama untuk dia, iaitu siapa Zai lah. Dia kena nama Zai. Ya je lah. Zai. Apa Zai buat? Zai berdiri di tangga untuk membetulkan lampu kan. Jadi cikgu nyatakan sahaja. Zai berdiri. Kalau Tam tadi duduk, Zai berdiri. Di mana? Di atas tangga yang tinggi. Okey. Akhir sekali tentang saiz longkang yang sempit. Longkang di situ. Cikgu reka semua ayat ini. Ayat ini kita bina berdasarkan situasi. Longkang di situ sempit sahaja. Okey, apa maksudnya? Kebanyakan longkang di sekeliling bangunan ini sempit. Baik. Ini hanya panduan. Ayat-ayat yang cikgu bina ini hanya panduan. Kamu boleh bina ayat yang lebih baik. Kamu gunakan fantasi ataupun imajinasi untuk mereka nama-nama orang ini. Kan? Tak perlu susah-susah. Kita ada banyak kawan. Kita boleh reka, kita boleh pinjam nama kawan-kawan. Kita menonton televisyen, menyaksikan cerita-cerita. Jadi dalam tu ada banyak nama watak-watak. Kita boleh gunakan. Okey. Jangan kita nak ambil masa terlalu lama untuk memikirkan nama yang sukar. Cari saja nama yang senang dan sesuai. Kalau budak lelaki, nama lelaki. Budak perempuan, nama perempuan. Okey. Satu lagi, kita dah jelas apa dia buat, di mana dia berada. Kita nyatakan sahaja. Bina ayat ni sebenarnya senang. Kita nampak, kita beritahu, kita tulis. Itu sahaja. Kita nampak, kita beritahu, kita tulis. Itulah bina ayat. Okey, kita ceritakan apa yang berlaku dalam bentuk tulisan. Baik. Sehingga berjumpa lagi. Harap murid-murid boleh membina ayat dengan tepat dan betul, dan gunakan kata adjektif ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.